Salam sejahtera kepada semua calon SPM. Slot 3 sejarah hari ini kita tumpuan di tingkatan 4, bab 10, iaitu pemasyuran kemerdekaan. Bab ini kita bermula dengan pengertian kemerdekaan. Apakah yang anda faham tentang erti kemerdekaan? Kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 bersamaan dengan 5 Safar 1377 Hijrah. Ia merupakan satu peristiwa yang penuh pengertian bagi negara kita. Oleh itu, tiap-tiap tahun pada hari tersebut kita menyambut Hari Kebangsaan. Dan kita lihat apakah masuk kemerdekaan. Merdeka membawa erti bebas daripada cengkaman kuasa asing. Itu adalah merdeka secara umumnya. Erti kemerdekaan secara umum. Dan selain itu, merdeka juga bererti bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Seterusnya kita lihat apakah tarikh kemerdekaan menurut Kamus Dewan. Tarikh kemerdekaan menurut Kamus Dewan, bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Oleh itu di sini, negara yang merdeka juga bermakna negara yang berdaulat, iaitu mempunyai kuasa tertinggi. Maksudnya di sini negara kita telah diperintah oleh pemimpin tempatan dan bukan lagi kuasa-kuasa luar dan bukan lagi kuasa-kuasa barat. Oleh itu negara kita telah menjadi negara yang berdaulat dan negara kita mempunyai kuasa tertinggi. Selain itu, kita akan lihat apakah tarikh kemerdekaan mengikut pandangan tokoh-tokoh luar negara dan tokoh-tokoh tempatan. Kita bermula dengan tarikh kemerdekaan mengikut pandangan tokoh luar yang pertama, iaitu Syed Jamal al-Din al-Afghani, yang merupakan seorang tokoh gerakan Pan-Islamisme di Mesir. Dan bagi Syed Jamal al-Din al-Afghani ini, perjuangan bagi menghadapi penjajah hendaklah disertai semangat kebangsaan, jinsiah dan cinta akan tanah air yang merdeka, iaitu Wataniyah. Maksudnya di sini kita perlu ada dua semangat, iaitu semangat kebangsaan dan semangat cinta akan tanah air yang merdeka. Bagaimana pula dengan rakyat? Rakyat perlu membebaskan diri dari pencerobohan pihak luar dengan bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri, bangsa, agama dan negara. Maksudnya sebagai rakyat, jika kita nak bebas diri daripada pencerobohan, oleh itu rakyat perlu bersatu padu. Oleh itu bersatu padu ini sangat penting supaya kita dapat mempertahankan maruah diri, bangsa, agama dan negara dan kita boleh membebaskan diri. Itulah pandangan tokoh luar iaitu Syed Jamal al-Din al-Afghani. Selain itu, tokoh luar yang kedua iaitu Rashid Rida juga merupakan seorang tokoh gerakan Pan-Islamisme di Mesir. Dan beliau menyatakan bahawa kedaulatan dan kekuatan sesebuah negara adalah untuk membebaskan diri daripada penjajah barat. Kerana pada waktu itu kuasa-kuasa barat telah giat meluaskan kuasa. Oleh itu sesebuah negara ini mesti mempunyai kedaulatan dan kekuatan supaya dapat membebaskan diri. Dan baginya, kedaulatan sesebuah negara adalah dengan menghidupkan sistem khalifah dan menghapuskan ikatan perkauman. Maksudnya kalau bebas daripada penjajah barat ini, oleh itu mereka dapat menghidupkan sistem khalifah, sistem pemerintahan tempatan ini. Dan ia dapat menghapuskan ikatan perkauman. Juga ada kaitan dengan bersatu padu. Inilah pandangan tokoh luar tentang kedaulatan atau kemerdekaan di sini bagi Rashid Rida.
Tokoh luar yang ketiga iaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan di India. Dan Mahatma Gandhi ini merupakan seorang nasionalis yang bersikap sederhana dan memperjuangkan pembebasan rakyat India daripada belenggu kemiskinan dan penindasan kasta yang merupakan satu sistem kelas yang wujud di India. Dan Mahatma Gandhi ini telah memperjuangkan pembelaan terhadap rakyat dan kemerdekaan. Oleh itu, tarikh kemerdekaan bagi Mahatma Gandhi adalah perlu merangkumi politik, ekonomi dan moral. Dan baginya, setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya walaupun sukar supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Tokoh luar yang keempat ialah Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan seorang Presiden Afrika Selatan yang ke-9 dan beliau merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan dan kemanusiaan bagi Afrika, terutamanya Afrika Selatan. Dan beliau nak membebaskan rakyat Afrika daripada penindasan dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan pada waktu itu. Dan kita perlu faham apa itu dasar apartheid. Dasar apartheid ini merupakan satu dasar kerajaan Afrika Selatan yang membezakan taraf penduduk Afrika Selatan mengikut warna kulit. Orang berkulit putih diberikan banyak keistimewaan di Afrika Selatan ini, manakala orang yang berkulit hitam ini dianggap rendah dan tidak diberikan hak politik dan hak kemasyarakatan yang sama dengan orang berkulit hitam. Oleh itu di sini tarikh kemerdekaan bagi Nelson Mandela, beliau berpendapat bahawa kebebasan bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan atau warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Kerana dasar apartheid ini merupakan satu sistem yang menindas terutama rakyat yang berkulit hitam. Dan baginya, kebebasan boleh dicapai melalui politik, bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Oleh itu, seluruh rakyat perlulah bersatu dalam satu negara menuju masa depan. Okey, seterusnya tokoh yang keempat, tokoh luar yang keempat iaitu Sukarno. Apakah tarikh kemerdekaan bagi Sukarno? Sukarno merupakan seorang Presiden Indonesia yang pertama dan menurut beliau, kemerdekaan bererti bebas selama-lamanya. Kebebasan ini merangkumi kebebasan untuk berfikir, bertindak daripada politik, penindasan dan rezim autokratik. Oleh itu kita perlu faham apa itu rezim autokratik. Ia merupakan satu bentuk kerajaan di mana seseorang individu itu memiliki kuasa mutlak tanpa kekangan perlembagaan atau mana-mana undang-undang bertulis. Dan bagi Sukarno ini, kemerdekaan akan membentuk masyarakat baharu yang demokratik tanpa kelas dan kasta. Oleh itu, rakyat yang dijajah akan menganggap hilangnya dominasi asing sebagai satu pembebasan. Okey, seterusnya kita lihat pandangan tokoh-tokoh negara kita tentang erti kemerdekaan. Okey, tokoh tempatan yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Menurut Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama ini, kemerdekaan ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh bagi mewujudkan sebuah negara baharu yang berdaulat. Oleh itu, kita lihat kata kunci di sini, ibarat tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh. Maksudnya negara kita mendapat kemerdekaan kita telah melalui satu jangka masa yang lama. Okay, kita pernah dijajah oleh Britain
Belanda, sebelum itu Portugis. Oleh itu kita melalui satu perjalanan yang jauh. Akhirnya kita mendapat kemerdekaan. Oleh itu bagi Tunku Abdul Rahman, rakyat perlu berkhidmat untuk negara yang baharu, berusaha dengan tenaga dan fikiran bagi mencipta satu bangsa baharu dengan cita-cita keadilan dan kebebasan. Seterusnya, tokoh tempatan yang kedua yang memberi tarikh kemerdekaan iaitu Tun Temenggung juga Anak Barian, merupakan seorang pemimpin daripada Parti Persaka. Melalui kemerdekaan bagi Temenggung juga Anak Barian ini, keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Maksudnya kemerdekaan ini membawa kepada keselamatan. Oleh itu keselamatan ini sangat penting. Dengan adanya keselamatan dan kita akan menjadi lebih kuat. Oleh itu bagi Temenggung juga Anak Barian ini, penduduk peribumi Sarawak sanggup berkorban demi mempertahankan negara. Di samping itu dengan kemerdekaan ini kita dapat mengatasi ancaman komunis. Tokoh kemerdekaan tempatan yang ketiga iaitu Tun Fuad Stevens yang merupakan Ketua Menteri Sabah yang pertama. Dan menurut Tun Fuad Stevens, melalui kemerdekaan, keselamatan sosial Borneo Utara dan penduduk peribumi serta generasi selepasnya akan lebih terjamin. Oleh itu di sini keselamatan ini sangat penting, kata kunci, menjamin keselamatan. Seterusnya baginya usaha pembangunan yang pesat yang berlaku di Persekutuan Tanah Melayu mampu menaikkan semangat baharu. Dan tokoh yang seterusnya yang keempat, tokoh tempatan yang keempat yang memberi tarikh kemerdekaan iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang merupakan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, merdeka bukan sekadar bebas daripada cengkaman kuasa dan minda penjajah. Merdeka juga bermaksud menghayati semangat jiwa merdeka dengan menyayangi negara sepenuh hati dan sanggup berkorban untuk negara ini dengan apa-apa cara sekalipun. Maksudnya untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad, merdeka ini sangat penting. Kita bukan sahaja bebas daripada cengkaman kuasa asing. Kata kunci di sini kita perlu menghayati semangat jiwa merdeka. Kita perlu menyayangi negara. Kita sanggup berkorban untuk negara. Itulah tarikh kemerdekaan daripada tokoh tempatan dan juga tokoh luar. Seterusnya, ke tajuk yang kedua dalam bab ini iaitu persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Bagaimanakah hebahan kepada rakyat dilakukan sempena sambutan pemasyuran kemerdekaan negara? Pada 8 Julai 1957, Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah berucap dalam Radio Malaya menyeru seluruh rakyat meraihkan Hari Kemerdekaan dengan meriah supaya kekal dalam sejarah negara. Maksudnya di sini kita boleh lihat waktu itu mereka sedang menantikan Hari Kemerdekaan yang akan disambut pada 31 Ogos 1957. Dan pada 3 Ogos 1957 jam 7.33 pagi, Datuk Abdul Razak Hussein memaklumkan rakyat menerusi Radio Malaya tentang atur cara sambutan kemerdekaan terutama pada tarikh 31 Ogos 1957. Seterusnya, apakah jawatan kuasa yang dibentuk bagi menyambut detik pemasyuran kemerdekaan negara? Ada dua jawatan kuasa telah dibentuk, iaitu jawatan kuasa persediaan fizikal dan jawatan kuasa sambutan. Kita lihat yang pertama, jawatan kuasa persediaan fizikal.
Tugas Jawatankuasa Persediaan Fizikal bagi menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Sebagai sebuah negara yang akan memperoleh kemerdekaan, penonjolan identiti negara perlu diberikan perhatian oleh jawatankuasa fizikal ini. Dan persediaan yang pertama iaitu membina Stadium Merdeka untuk meraihkan kemerdekaan. Stadium Merdeka ini telah mengambil masa selama 6 bulan untuk disiapkan. Dan pada waktu itu, stadium ini mempunyai 22,000 tempat duduk serta 3,000 daripadanya tempat duduk berbumbung. Kalau kita lihat hari ini, stadium ini dapat memuatkan 45,000 orang. Dan pada hari ini, stadium ini telah dijadikan selain menjadi tempat perhimpunan dan kegiatan sukan kebudayaan juga diadakan di Stadium Merdeka ini. Selain membina Stadium Merdeka, Jawatankuasa Persediaan Fizikal ini, mereka juga membina istana untuk Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah Istana Negara Lama yang telah dibina pada tahun 1957. Dan istana ini merupakan tempat bersemayam Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama dengan Raja Permaisuri Agong. Dan apabila istana baru telah dibina pada tahun 2011 dan istana lama ini sekarang telah dijadikan sebagai muzium diraja. Dan ini adalah istana negara yang baharu dan telah siap dibina pada September 2011 hingga sekarang yang merupakan istana negara. Okey, seterusnya, tugas Jawatankuasa Persediaan Fizikal untuk menyambut pemasyuran kemerdekaan negara, mereka telah mencadangkan lagu rasmi kebangsaan. Dan lagu rasmi kebangsaan ini dicipta bagi dipertengahkan semasa upacara peristiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jawatankuasa Pemilihan Lagu Kebangsaan telah dibentuk yang dipengerusikan oleh Tunku Abdul Rahman, dibantu oleh Yaakob Abdul Latif, merupakan pengarah Jabatan Penerangan. Dan lagu kebangsaan negara ini diberi nama sebagai Lagu Negaraku. Lagu Negaraku ini berasal daripada lagu Terang Bulan yang merupakan lagu negeri Perak. Dan lirik lagu ini ditulis oleh Saiful Bahari. Okey, ini adalah lirik lagu Negaraku. Maksud lirik lagu Negaraku menyeru rakyat dari berbagai bangsa, agama dan sosio budaya hidup bersatu padu dan mengejar pelbagai kemajuan. Selain itu, masuk dalam lirik lagu ini juga memohon rahmat dan kebahagiaan dari Allah untuk kesejahteraan raja, rakyat dan negara tercinta, Malaysia. Di samping itu, penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang telah sedia ada akan dijadikan bendera kebangsaan. Reka bentuk bendera dicipta oleh Muhammad Hamzah, seorang kaki tangan Jabatan Kerja Raya Negeri Johor. Bendera Persekutuan mula dikibarkan dengan rasminya pada 26 Mei 1950 di Istana Selangor. Okey, pencipta bendera Malaysia Jalur Gemilang iaitu Muhammad Hamzah. Ini adalah bendera kebangsaan dan bendera kebangsaan hari ini telah dipindah beberapa kali dari segi reka bentuknya dan pada hari ini bendera Malaysia mempunyai 14 jalur. Seterusnya kita lihat tentang jatah negara. Ini juga merupakan tugas Jawatankuasa Persediaan Fizikal bagi menyambut pemasyuran kemerdekaan negara.
Okay, ini adalah sejarah jatah negara. Okay, kalau kita lihat ada perubahan hari ini berbanding dengan 1965 dan sebelumnya. Ini adalah jatah negara pada hari ini dan pada jatah negara ini terdapat maksud untuk setiap negeri di Malaysia ini. Dan kita boleh lihat di bawah perisai mempunyai cogan kata iaitu bersekutu bertambah mutu yang bermaksud semangat permuafakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia. Okay, seterusnya adalah bunga kebangsaan. Okay, bunga kebangsaan. Kementerian Pertanian telah meninjau pendapat rakyat untuk menentukan bunga yang sesuai sebagai bunga kebangsaan. Akhirnya, Tunku Abdul Rahman telah memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Kriteria bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan kerana bunga raya sudah terkenal dan mudah didapati di seluruh negara. Warna dan bentuk yang menarik pada bunga raya. Selain itu, bunga raya dipilih menjadi bunga kebangsaan kerana ia belum menjadi bunga kebangsaan di mana-mana negara lain di dunia ketika itu. Dan pada bunga raya ada 5 kelopak yang melambangkan 5 pecahan rukun negara dan yang melambangkan sifat perpaduan. Okay, seterusnya kita lihat jawatan kuasa sambutan. Apakah peranan jawatan kuasa sambutan sebagai persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan? Peranan jawatan kuasa sambutan yang pertama iaitu hiasan lampu dan bendera. Bangunan di sekitar bandar, jalan raya dan padang Kelab Selangor dihiasi lampu. Dan sebanyak 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu ditempah khas dari kilang di Jepun dan dibawa pulang dengan kapal laut. Peranan jawatan kuasa sambutan sebagai persediaan menyambut pemasyuran negara yang kedua iaitu pakaian khas. Pakaian khas. Menteri dan pegawai tinggi kerajaan disediakan pakaian khas Ilham Tunku Abdul Rahman sendiri. Ia merupakan sejenis pakaian dari negeri Kedah iaitu baju muskat diubah suai lengkap dengan seluar satin hitam dan bersongket, bersamping dan tengkolok yang direka untuk menteri. Peranan jawatan kuasa sambutan yang ketiga iaitu kursus khas protokol. Kerajaan menganjurkan kursus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh sebanyak 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari. Mereka bertindak sebagai pegawai penerangan dan pegawai pengiring, tetamu serta pegawai jemputan luar negara. Dan seterusnya, peranan jawatan kuasa sambutan yang keempat iaitu gaji seminggu awal. Semua pegawai dan kaki tangan kerajaan diberikan gaji seminggu awal untuk memberikan peluang menyambut kemerdekaan. Oleh itu, pada waktu itu, semua tiket keretapi Tanah Melayu di Pantai Timur serta tiket bas telah habis ditempah untuk rakyat yang menyambut Hari Kebangsaan. Okay, tajuk yang seterusnya iaitu detik-detik pemasyuran kemerdekaan negara. Sambutan detik pemasyuran kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, di sini kita boleh lihat sambutan kemerdekaan di 2 kawasan. Satu adalah pada 30 malam pada 30 Ogos 1957 iaitu di Padang Kelab Selangor. Dan satu lagi adalah pada pagi 31 Ogos 1957 iaitu di Stadium Merdeka.
Detik pemasyuran kemerdekaan negara pada malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Menjelang tengah malam, jalan sekitar bandar Kuala Lumpur dipenuhi kenderaan. Suasana malam meriah diterangi lampu hiasan dan kedai dibuka sehingga larut malam. Ini adalah gambar suasana yang berlaku pada malam sambutan pemasyuran kemerdekaan negara. Okey, kita lihat rentetan peristiwa sambutan pemasyuran kemerdekaan di Padang Kelab Selangor. Pada 10 malam, Wakil Parti Perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam diketuai oleh Sadun Jubil mengambil tempat duduk. Pada pukul 10.30 malam, 300 orang pemuda membentuk pebarisan kehormat, mengambil tempat di tengah padang menghadap Jalan Raja Menara Jam yang diketuai oleh Ismail Bontak. Pada 11.58 malam, semua lampu di padang dan di sekelilingnya dipadamkan. Seluruh kawasan menjadi gelita. Pada 12.00 malam, lampu dipasang semula. Orang ramai melaungkan merdeka. Tunku Abdul Rahman ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera. Bendera Union Jack diturunkan oleh tabir Abdul Majid dengan diiringi lagu God Save the Queen. Union Jack merupakan bendera Britain yang memerintah negara kita. Dan lagu negara Britain iaitu God Save the Queen merupakan kali terakhir dinyanyikan di Padang Kelab Selangor. Dan bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku. Dan lagu Negaraku telah diperdengarkan buat kali pertama kepada umum pada malam itu. Sorakan merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali. Tunku Abdul Rahman memberikan tabir hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Okey, ini adalah gambar bendera Union Jack diturunkan dan diikuti oleh bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Pada 12.10 tengah malam, Tunku Abdul Rahman telah menerima tabir hormat dan memeriksa pebarisan perwakilan negeri, kemudian mengambil tempat di atas pentas. Pasukan pemuda perikatan sebanyak 24 orang diketuai oleh Abdul Mazid Othman membawa dulang berisi rantai emas yang tergantung padanya sebutir pingat emas. Dan pingat ini berukir peta semenanjung Tanah Melayu dan juga ada gambar Tunku Abdul Rahman dalam peta itu. Dan di tepi bulatan peta ditulis perkataan Bapa Kemerdekaan Tanah Air yang merupakan gelaran yang diberikan kepada Tunku Abdul Rahman. Dan rantai emas dikalungkan oleh Sadun Jubil ke leher Tunku Abdul Rahman diikuti dengan laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. Seterusnya, pada 12.25 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. Okay, kata kunci di sini menyampaikan ucapan. Dan pada 12.55 tengah malam, iaitu majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Masuud Hayati. Okey, bacaan doa. Okey, inilah berkaitan tentang suasana malam sambutan kemerdekaan negara. Ini adalah gambar pertunjukan bunga api pada malam merdeka yang dihadiahkan oleh kerajaan Jepun. Dan di sini terdapat juga cenderamata yang diberikan oleh negara luar dan negara Commonwealth kepada Yang di-Pertuan Agong bersempena dengan kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Ini adalah memorial Tunku Abdul Rahman yang dibina untuk mempamerkan pelbagai bahan berkaitan dengan Tunku Abdul Rahman yang merupakan bapa kemerdekaan negara. Seterusnya, pada pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur,
upacara sambutan kemerdekaan diadakan dengan gemilang. Perarakan barisan pasukan tentera dan orang ramai dianggarkan berjumlah 20,000 orang membanjiri stadium. Mereka datang seawal pukul 6 pagi. Walaupun hujan turun pada awalnya, mereka tidak berganjak menantikan saat yang menggembirakan. Ini adalah pasukan tentera berbaris di tengah stadium. Dan di atas pentas, kelihatan Raja-Raja Melayu dan Wakil Queen Elizabeth II iaitu Duke of Gloucester serta beberapa pegawai tinggi British yang dipanyungi oleh Biduanda. Gambar di sini menunjukkan pada 8.15 pagi. Ini merupakan tetamu terhormat yang berada bersama untuk menyambut Hari Kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman yang di-Pertuan Agong bersama dengan permaisurinya Duke of Gloucester dan Sir Donald McGillivray, dan mereka merupakan Wakil Queen Elizabeth II dan beberapa pegawai tinggi British. Dan nafiri dibunyikan setiap kali pembesar negara tiba. Okey, ini adalah alat muzik tradisional nafiri yang telah dimainkan setiap kali pembesar negara tiba. Okey, di atas pentas ada Raja-Raja Melayu, wakil daripada Queen Elizabeth yang kedua iaitu Duke of Gloucester dan beberapa orang pegawai tinggi British yang dipayungi oleh Biduanda. Duke of Gloucester yang mewakili kerajaan British telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman membaca pemasyuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Dengan tangan di udara, Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak 7 kali dengan gemanya dan disahut oleh para hadirin yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Kemudian disusuli dengan laungan azan oleh Ustaz Hasan Az-Zahari yang sayup kedengaran menandakan rasa kesyukuran terhadap kemerdekaan negara kita. Majlis diteruskan dengan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi lagu kebangsaan iaitu Negaraku. Sebanyak 101 das tembakan dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Seterusnya, apakah yang berlaku di Balairong Seri, Istana Negara pada jam 11 pagi 31 Ogos 1957? Istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong yang diadakan di Balairong Seri, Istana Negara. Upacara ini kemudian disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar serta Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. Mengapakah majlis jamuan di residensi diadakan pada 31 Ogos 1957? Majlis jamuan di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray. Dan ini gambar Sir Donald McGillivray berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan Permaidani Merah dan Barisan Kehormat oleh Batalion Keempat Askar Melayu pada
5.25 petang. Gambar ini menunjukkan pentas terapung berbentuk keran dibina di Lake Garden, Kuala Lumpur bersempena dengan sambutan kemerdekaan negara. Antara artis yang membuat persembahan di sini termasuklah P. Ramlee dan Saloma. Okey, ini adalah Lake Garden, Kuala Lumpur pada hari ini. Seterusnya, kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Jelaskan kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek politik. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita dalam bidang politik dapat dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu peringkat negara dan peringkat antarabangsa. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek politik. Dalam peringkat negara, jelaskan kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek politik peringkat negara. Yang pertama, pengamalan sistem raja berperlembagaan. Setelah merdeka, negara kita mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Maksudnya raja kita bukan lagi raja yang berkuasa mutlak, tetapi raja berperlembagaan. Dan Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua utama negara dalam bidang tertentu. Gambar ini menunjukkan upacara pencabalan Yang di-Pertuan Agong yang pertama, iaitu Tuanku Abdul Rahman pada 2 September 1957. Yang kedua, kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek politik peringkat negara, iaitu demokrasi berparlimen. Dalam amalan sistem demokrasi berparlimen, rakyat mempunyai kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan rakyat. Kata kunci di sini adalah memilih. Pelaksanaan pilihan raya memberi rakyat hak bersuara dan memilih wakil untuk menentukan hala tuju masa depan dan kesejahteraan negara. Oleh itu, Parlimen berkuasa menggubal undang-undang pada peringkat persekutuan. Pada peringkat negeri pula, Dewan Undangan Negeri yang berkuasa menggubal undang-undang. Ingat, kuasa mereka iaitu kuasa Parlimen di peringkat persekutuan dan kuasa Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri adalah menggubal undang-undang. Ini adalah sidang Dewan Rakyat yang di Parlimen, di dalam Parlimen. Seterusnya, kesan kemerdekaan terhadap negara kita dalam aspek politik peringkat negara yang ketiga, iaitu pentadbiran negara. Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Beliau mengekalkan ahli kabinet yang ada dan membuat perubahan dengan melantik Datuk Abdul Rajak Hussein sebagai Timbalan Perdana Menteri. Buat pertama kali dalam sejarah Persekutuan Tanah Melayu mempunyai seorang Menteri Luar sebagai tanda kebebasan negara menjalankan dasar luar negara. Jawatan ini disandang oleh Tunku Abdul Rahman. Maksudnya di sini, Tunku Abdul Rahman bukan sahaja menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, beliau juga menyandang jawatan sebagai Menteri Luar. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek politik peringkat negara yang keempat, iaitu cabaran kerajaan persekutuan. Cabaran kerajaan persekutuan adalah untuk menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan. Kerana tanah Melayu telah merdeka, oleh itu rakyat tempatan yang menggantikan pegawai Eropah dalam kerajaan persekutuan, khususnya dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Tunku Abdul Rahman dan Datuk Abdul Rajak Hussein memberikan komitmen yang tinggi bagi melaksanakan penggantian ini secara berperingkat.
dengan melantik rakyat tempatan dalam pelbagai bidang. Kesan kemerdekaan peringkat antarabangsa dari aspek politik. Sebagai negara yang mencapai kemerdekaan, negara kita mula memainkan peranan penting pada peringkat antarabangsa melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Commonwealth. Peranan negara kita di peringkat antarabangsa yang pertama iaitu Dasar Luar, pengukuhan Kementerian Luar, yang mana kerajaan memberikan perhatian melalui pengukuhan Kementerian Luar. Dan pada awal tahun 1957, kumpulan pertama pegawai telah dihantar ke Britain untuk mendapatkan latihan. Persekutuan Tanah Melayu menjalankan hubungan dengan negara luar seperti Indonesia, India, Australia, New Zealand, Mesir dan Jepun. Gambar ini menunjukkan Tan Sri Muhammad Ghazali Shafi'i dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Mereka merupakan antara tokoh yang berperanan penting dalam usaha menentukan dasar luar negara. Termasuklah Tan Sri Muhammad Ghazali Shafi'i dan Dr. Ismail Abdul Rahman yang pernah dilantik menjadi Menteri Luar. Seterusnya yang kedua, menganggotai Commonwealth. Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka, negara kita juga diterima untuk menyertai pertubuhan Commonwealth. Dan ia dapat merapatkan hubungan sosio-ekonomi, yang mana pertubuhan Commonwealth bermanfaat untuk merapatkan hubungan sosio-ekonomi dengan negara ahli. Dan Commonwealth juga menjadi medan untuk negara kita mempamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara anggota. Apa itu Commonwealth? Yang merupakan satu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang dicubukan atau pernah dijajah oleh pihak British. Pada suatu ketika dulu, Britain merupakan sebuah negara yang kuat dan telah menjajah banyak negara. Negara-negara yang pernah dijajah oleh British akhirnya telah dibebaskan dan diberi kemerdekaan. Dan mereka telah menjadi anggota dalam pertubuhan Commonwealth ini. Dan selepas negara-negara jajahan British mencapai kemerdekaan, Commonwealth telah dicubukan untuk menyatukan negara-negara bekas jajahan British ini. Dan ibu pejabat terletak di Marlborough House, London, England, United Kingdom. Dan pertubuhan Commonwealth ini mempunyai 53 negara anggota. Ini adalah antara anggota dalam Commonwealth. Seterusnya yang ketiga. Negara kita memainkan peranan penting pada peringkat antarabangsa, iaitu pertahanan negara. Sebelum merdeka, negara kita dilindungi melalui pembentukan kerjasama pertahanan, iaitu dengan Britain, Australia dan New Zealand. Selepas merdeka, Tunku Abdul Rahman ingin mengekalkan hubungan yang baik dengan Britain dan juga negara Commonwealth. Kerana keadaan negara yang belum mempunyai kekuatan pertahanan menyebabkan negara memerlukan bantuan Britain ketika itu dengan memeterai perjanjian pertahanan yang dinamakan Anglo-Malayan Defence Agreement ataupun Perjanjian AMDA pada tahun 1957. Seterusnya peranan negara kita di peringkat antarabangsa yang keempat, iaitu penyertaan dalam blok sterling. Penyertaan ini bermaksud negara menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa.
kedudukan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang berpendapatan tinggi daripada hasil getah dan biji cima memperkuat kedudukan mata wang pound sterling. Penyertaan Persekutuan Tanah Melayu yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh dalam sistem keutamaan tarif Commonwealth turut memperkukuh kedudukan ekonomi ahli-ahlinya. Peranan negara kita di peringkat antarabangsa yang kelima, yang mana kita telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Negara kita diterima menjadi ahli PBB dalam persidangan pada 17 September 1957. Dan negara kita merupakan anggota PBB yang ke-82. Bendera negara kita telah dikibarkan dalam satu upacara rasmi di Ibu Pejabat PBB di New York pada 15 Oktober 1957. Dengan menyertai PBB, negara kita turut menjunjung prinsip PBB untuk melindungi hak asasi manusia. Apakah itu PBB? Ia merupakan sebuah pertubuhan antarabangsa yang telah dicubuhkan pada 24 Oktober 1945 selepas Perang Dunia Kedua. Ibu pejabatnya di New York. Keahlian terbuka kepada semua negara di seluruh dunia. Dan setakat ini ada 193 buah negara menjadi ahli dalam PBB. Dan matlamat PBB adalah mengelakkan pengulangan pertikaian yang hebat, menegaskan hak asasi manusia, menjamin rasa hormat akan undang-undang antarabangsa dan memperbaiki taraf hidup penduduk di seluruh dunia. Ini adalah misi pengaman PBB yang merupakan peranan negara kita di peringkat antarabangsa yang ke-6. Misi pasukan pengaman PBB di Kongo. Negara kita turut terlibat dalam misi pasukan pengaman PBB di Kongo. Pemilihan ini menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan tertinggi PBB kepada sebuah negara baharu untuk bersama-sama terlibat dalam pengurusan konflik antarabangsa. Seterusnya kita lihat tentang kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek ekonomi. Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk membangunkan ekonomi negara selepas mencapai kemerdekaan. Usaha kerajaan yang pertama, iaitu Rancangan Malaya Pertama, telah dibentuk pada 1956 hingga 1960. Rancangan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan tumpuan pada sektor luar bandar. Selain itu, kerajaan memperbagaikan keluaran pertanian supaya tidak hanya bergantung pada pengeluaran getah, di samping menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Selaras dengan itu, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun FELDA telah dicubuhkan pada tahun 1956 untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran bagi pertanian dan penempatan semula masyarakat. Maksudnya FELDA ini merupakan satu badan yang telah ditubuhkan supaya memajukan tanah baharu untuk pertanian dan untuk penempatan semula masyarakat. Keluarga dari kawasan luar bandar dipindahkan ke rancangan tanah FELDA untuk menanam getah atau kelapa sawit. Perumahan dan kemudahan asas telah disediakan di tanah FELDA ini. Ini adalah gambar rumah FELDA generasi pertama
yang telah dibina untuk menempatkan terutama keluarga dari kawasan luar bandar yang telah dipindahkan ke rancangan tanah Felda. Dan ini adalah tempat tinggal yang telah dibina disediakan untuk mereka. Okey, seterusnya institusi kewangan tempatan. Malay National Bank ataupun Bank Kebangsaan Melayu merupakan bank pertama khusus untuk orang Melayu yang ditubuhkan di Klang Street, Kuala Lumpur oleh Ma'aruf Zakaria. Selain itu, Bank Negara mula beroperasi pada 26 Januari 1959 bagi menggalakkan kestabilan kewangan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Okey, ini juga Kuong Ip Bank yang telah dicubuhkan pada 1913 di Kuala Lumpur. Slide ini menunjukkan RHB Bank. RHB Bank pada hari ini adalah berasal dari Kuong Ip Bank Berhad yang telah dicubuhkan pada 1913. Okey, seterusnya berkaitan tentang pembangunan luar bandar. Kita masih lagi usaha-usaha kerajaan untuk membangunkan ekonomi negara selepas mencapai kemerdekaan dengan pembangunan luar bandar. Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah diwujudkan pada 17 November 1959 hasil penstrukturan pentadbiran yang bertanggungjawab untuk membangunkan infrastruktur sosial dan ekonomi luar bandar. Majlis Pembangunan Luar Bandar pula telah dicubuhkan pada peringkat negeri dan daerah bagi merancang dan menyelaraskan pelaksanaan projek pembangunan. Kerajaan telah memberikan keutamaan kepada penyediaan kemudahan khas untuk penduduk luar bandar. Okey, seterusnya rancangan buku merah yang telah dilancarkan pada 25 Januari 1961. Dan buku ini mengandungi projek yang berkaitan dengan kemudahan asas seperti jalan kampung, jambatan, surau, bekalan air dan bekalan elektrik. Pemantauan dan maklum balas berdasarkan rekod yang terdapat dalam buku merah diletakkan di dalam bilik gerakan kemajuan negara pada peringkat daerah, negeri dan juga pusat. Walaupun kerajaan berusaha membangunkan kawasan luar bandar, peruntukan yang tidak mencukupi menjadikan penghalang. Keadaan ini menyebabkan beberapa program pembangunan menghadapi masalah seperti pembinaan sekolah, pusat kesihatan serta penyediaan bekalan air dan elektrik, terutama di kawasan luar bandar. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari aspek sosial. Sejak mencapai kemerdekaan, kerajaan memberikan banyak tumpuan dalam pembangunan sosial. Usaha-usaha kerajaan untuk membangunkan aspek sosial negara selepas mencapai kemerdekaan. Di sini kita akan lihat 5 aspek sosial. Okey, kita lihat aspek yang pertama, iaitu penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh apabila Fasal 1 Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menetapkan bahawa bahasa Melayu hendaklah dijadikan bahasa kebangsaan. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka telah dicubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, Johor, dan ia menjadi sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran. Okey, seterusnya usaha kerajaan untuk membangunkan aspek sosial iaitu dalam pendidikan.
kerajaan mengeluarkan Penyata Rahman Talib untuk mengkaji semula Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 dengan menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Seterusnya, usaha kerajaan untuk membangunkan aspek sosial negara iaitu melalui penubuhan Jabatan Penerangan. Penubuhan jabatan ini bertujuan menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan di luar negara. Jabatan Penerangan merupakan lidah rasmi kerajaan. Oleh itu, hal ini selaras dengan fungsinya sebagai lidah rasmi kerajaan untuk menerangkan kepada rakyat berkaitan dengan falsafah, dasar dan wawasan negara, terutamanya menjelang kemerdekaan dan pada tahun-tahun awal negara merdeka. Usaha kerajaan untuk membangunkan aspek sosial negara yang seterusnya iaitu kesihatan. Pusat kesihatan dan hospital dicubukan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Ketika mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, negara mempunyai sebanyak 65 buah hospital. Kementerian Kesihatan memainkan peranan penting dalam pemulihan isu sosial dan pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Usaha kerajaan yang seterusnya iaitu kemudahan asas. Penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur kepada masyarakat juga diberikan perhatian oleh kerajaan pada awal kemerdekaan. Kemudahan bekalan air dan bekalan elektrik diutamakan demi keselesaan dan kesihatan penduduk. Kemudahan ini juga untuk membantu usaha meningkatkan taraf hidup di samping merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan bandar. Seterusnya, kita lihat tajuk yang seterusnya iaitu prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan? Bagi sesebuah negara yang merdeka, kedaulatan merujuk kuasa tertinggi yang menentukan sesebuah negara bebas daripada kongkongan kuasa luar. Wilayah pengaruh kerajaan, keunggulan undang-undang, lamban dan rakyat merupakan aspek kedaulatan negara kita. Oleh itu, di sini kita boleh lihat selepas kita mendapat kedaulatan, kita dapat menentukan sendiri nasib rakyat dan hala tuju negara melalui kemerdekaan. Dan kedaulatan ini membolehkan kita membuat keputusan tentang hal yang berhubung dengan pentadbiran dan politik negara. Oleh itu, selepas merdeka, Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kedaulatan atau kuasa tertinggi. Okey, ini adalah aspek kedaulatan negara kita. Jelaskan ciri-ciri kedaulatan. Ciri kedaulatan yang pertama iaitu wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan yang mempunyai sempadan untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Johor, Kelantan dan Terengganu. Setiap negeri berdaulat diketuai oleh sama ada Sultan atau Raja, yang di-Pertuan Besar atau yang di-Pertuan Negeri
yang di-Pertuan Negeri terutama bagi negeri yang tidak beraja, seperti Pulau Pinang dan Melaka. Okey, peta ini menunjukkan negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Ciri-ciri kedaulatan yang kedua iaitu kerajaan. Kerajaan merupakan institusi yang bertanggungjawab untuk menguruskan dan mentadbir negara. Kerajaan terbahagi kepada 3 komponen, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Dalam amalan demokrasi, kuasa memerintah dipegang oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dalam konteks ini, rakyat bertanggungjawab memilih wakil mereka melalui pilihan raya. Okey, ini adalah 3 komponen dalam kerajaan, iaitu Badan Eksekutif, Badan Perundangan dan Badan Kehakiman. Siapa dalam Badan Eksekutif? Mereka terdiri daripada Perdana Menteri dengan Jemaah Menteri Kabinet. Dan Badan Perundangan, mereka terdiri daripada Parlimen, seperti Dewan Negara, Dewan Rakyat. Badan Kehakiman ada Ketua Hakim Negara dan juga mahkamah-mahkamah. Ciri-ciri kedaulatan yang ketiga iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat keseluruhannya tertakluk di bawah undang-undang. Kedaulatan undang-undang penting bagi memastikan keamanan negara dapat dikekalkan demi kesejahteraan negara. Kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kedaulatan negara yang merdeka dan memelihara hak rakyat. Ciri-ciri kedaulatan yang keempat iaitu lambang kebangsaan. Gambar-gambar ini menunjukkan lambang-lambang kebangsaan, iaitu Jata Negara, bendera kebangsaan ataupun jalur gemilang, bunga raya bunga kebangsaan. Ini adalah lambang-lambang kebangsaan. Dan lambang kebangsaan ini merupakan identiti dan jati diri rakyat. Dan lambang ini juga menjadi simbol perpaduan. Setiap elemen pada lambang ini mempunyai pengertian berdasarkan sosio-budaya dan sejarah negara. Oleh sebab lambang ini mempunyai nilai kedaulatannya tersendiri dan lambang jati diri negara, kita perlu memberikan penghormatan kepada simbol rasmi negara ini. Seterusnya, ciri-ciri kedaulatan yang kelima iaitu pengiktirafan sebagai rakyat. Pengiktirafan sebagai rakyat membolehkan kita mendapat hak asasi, iaitu hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang, seperti kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Sebagai warga negara, kita perlu mematuhi perlembagaan. Rakyat mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap negara, dan negara juga mempunyai hak terhadap rakyat. Semua pihak bertanggungjawab untuk menggunakan hak masing-masing dengan bijak bagi mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara. Baik, kita telah tamat bab 10 Pemasyuran Kemerdekaan. Ini adalah format instrumen peperiksaan SPM bagi mata pelajaran sejarah, kod sejarah 1249 mulai tahun 2021.
Kertas sejarah dibahagi kepada dua, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 yang merupakan objektif aneka pilihan yang terdiri daripada 40 soalan. Dan 40 soalan ini mengambil markah 40 markah. Konstruk soalannya terdiri daripada mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Tempoh ujian bagi kertas 1 adalah 1 jam. Begitu pula dengan kertas 2, iaitu mengambil masa 2 jam 30 minit. Dan kertas 2 ini, jenis item terdiri daripada subjektif respon terhad dan terbuka. Dan kertas ini dibahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A merupakan soalan respon terhad yang mengambil 40 markah, satu soalan 10 markah, dan anda wajib jawab semua soalan 4 soalan ini. Dan untuk bahagian B merupakan 5 soalan respon terbuka yang merupakan soalan esei dan kamu wajib jawab 3 soalan daripada 5. Maksudnya kamu ada pilihan. 5 soalan, anda pilih 3 soalan. Dan untuk bahagian B, 60 markah. Keseluruhan untuk kertas 2, 100 markah. Dan kertas 2 konstruknya terdiri daripada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.